dahulu saya sebagai pihak penganjur memohon maaf atas kesulitan masalah teknik yang berlaku. Mungkin ada masalah connection, saya cuba sehabis baik. Okey, suka untuk saya ingatkan para hadirin dapat bertanyakan soalan melalui ruangan chat atau komen sekiranya terdapat soalan tentang topik yang kita akan kupas pada hari ini. Okey, untuk makluman semua, kenapa hari ini kita pilih topik is okay not to be okay. Macam pendengar tajuk ni kan macam cerita Korea, tapi hari ini kita semua akan dengar berkaitan topik versi Malaysia. Okey, sebab perkongsian hari ini kita nak galakkan para hadirin sekalian untuk menyayangi lebih diri sendiri, menghargai diri sendiri, di samping kita nak memberi kesedaran pada para hadirin bahawa is okay kalau kita ada masalah dalam kehidupan kita agar kesihatan mental kita lebih terjamin. Okey, tanpa melengahkan masa, dengan hormatnya saya menjemput yang dihormati Miss AJ untuk menyampaikan perkongsiannya. Dipersilakan. Terima kasih saya ucapkan kepada Puan Salihah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and very good morning saya ucapkan kepada semua. Selamat pagi semua. Apa khabar? Boleh saya dengar suara? Selamat pagi. Good morning Miss AJ. Good morning. Good morning. Good morning. Selamat pagi. Good morning Miss AJ. Good morning. Saya sangat senang untuk hari ini bersama dengan anda semua. Hari ini saya gelar session hari ini bukanlah kita panggil ceramah sangat, tapi lebih kepada perkongsian. Dan saya harapkan kalau sesiapa ada sebarang keraguan ataupun sifat ingin tahu tentang satu-satu perkara atau situasi yang sedang anda alami, nanti dari masa ke semasa saya mempersilakan anda untuk ajukan pertanyaan. Baik, sesi kita hari ini saya berharap selain daripada interaktif, anda boleh bertanya dengan saya, anda boleh respon kepada saya. Saya juga akan bukan sahaja kongsikan slide saya, tapi juga ada beberapa video, sketsa, dan saya harap semua yang ikut serta pada hari ini dapat enjoy yourself. Dan sempena bulan Kaunsil Kebangsaan Malaysia bulan 10 ni, saya harap kita sama-sama belajar walaupun tak banyak perkara, at least satu perkara, something that you can practice, anda boleh amalkan di dalam kehidupan seharian anda supaya anda rasa jauh lebih baik dan jauh lebih bahagia hanya dengan menjadi diri sendiri. Baik, itu permulaan dari saya. Saya nak kongsikan slide saya sebentar. Okey. Boleh nampak? Boleh? Boleh. Baik, terima kasih. Saya akan teruskan. Selamat datang semua. Baik, tajuk yang diamanahkan untuk saya berkongsi hari ini adalah tajuknya Love Yourself. It's okay not to be okay. Lepas ni saya akan uraikan lebih lanjut apa sebenarnya love yourself ni. Kalau love, cinta ni, saya cintakan lelaki itu, saya mencintai kucing saya tu, saya tahulah, saya faham. Love yourself ni macam mana sebenarnya kan? It's okay, saya akan kongsikan hari ini. Dah pun diperkenalkan siapa saya, tapi ada satu yang saya nak kongsikan bahawa hari ini fokus perbincangan kita akan bercakap tentang it's okay not to be okay. Fokusnya adalah tentang emotion, yang mana it's okay not to be okay ni lebih kepada apa yang anda rasa at that moment ataupun pada waktu tertentu. Love yourself, saya akan fokus tentang self-love atau terminologi lain yang kita guna pakai adalah self-compassion, self-awareness, self-worth dan akhir sekali self-esteem. Dan bagaimana dengan love yourself ini mampu beri kesan kepada tahap kesihatan mental seseorang individu. Dan akhir sekali kita akan conclude perbincangan hari ini. Baik, ini yang saya nak tambah untuk saya kongsikan mengenai diri saya. Saya found a project sejak daripada tahun 2017 yang berfokus tentang kesedaran kesihatan mental, pendidikan berkenaan dengan kesihatan mental, dan tema yang saya bawakan pada tahun 2019, projek saya ini dipanggil sebagai Art Expression Festival. Ini adalah tema yang saya bawakan yang bertajuk Love Yourself. Sama-sama kita saksikan. I'm in a sweet spot. I'm feeling good. The sun is shining. I knew it would. The world's a playground. I'm in the clouds. Let me show you what it's all about. Check it out. I'm gonna light it up. Yeah, I'm gonna light it up. Check it out. I'm gonna light it up. Yeah, I'm gonna light it up. Just check it out. I'm
big stage. I got my crew, I'll get you moving. It's what I do. The party's started, it's going down. Let me show you what it's all about. Check it out. I'm gonna light it up. Yeah, I'm gonna light it up. Check it out. I'm gonna light it up. Yeah, I'm gonna light it up. Just check it out. I'm gonna light it up. Yeah, I'm gonna light it up. Let me show you what it's all about. Check it out. Check me out. Check me out. Just check me. Let me show you what it's all about. Check it out. I'm gonna light it up. Yeah, I'm gonna light it up. Check it out. I'm gonna light it up. Yeah, I'm gonna light it up. Just check it out. I'm gonna light it up. Yeah, I'm gonna light it up. Let me show you what it's all about. Check it out. I support. I strongly support. Strongly support Love Yourself campaign. Baik. Dan ketika saya dijemput untuk jadi sebahagian daripada sharing session hari ini, saya sangat look forward kerana saya percaya bahawa menyebarkan mesej tentang menyayangi diri sendiri itu tidak seharusnya berhenti pada ketika saya menganjurkan program tersebut pada tahun 2019. Apatah lagi ketika berlakunya pandemik, ramai orang yang sangat terkesan hingga akhirnya mereka started to not just losing their very own mind, maknanya dah tak boleh berfikir secara stabil, emosi terganggu dan sebagainya, akhirnya mereka hilang diri mereka sendiri. Baik, banyak buku-buku yang ditulis berkenaan dengan love yourself, tentang self-compassion, banyak juga kajian-kajian yang dibuat yang tak lain dan tak bukan berfokus tentang self-compassion, berfokus tentang love yourself, mencintai diri sendiri ini, ya. Baik, dan bagaimana kesannya kepada kesihatan mental, bagaimana kesannya kepada the well-being seorang individu, bahkan sebuah kumpulan yang popular bukan saja di South Korea tapi juga di seluruh dunia, BTS juga membawakan mesej yang sama. Mereka berucap di pentas UNICEF juga bercakap tentang isu yang tak lain tak bukan berkenaan dengan love yourself atau love myself ini. Baik, it's okay not to be okay. Bak kata Puan Pengerusi Majlis Puan Salihah sebentar tadi, dia kata bahawa macam pernah dengar macam tajuk filem Korea, tapi sebenarnya apa itu it's okay not to be okay ni? Bagaimana keadaan bila kita rasa kita tak okay? Kadang-kadang saya ada guna satu terminologi dengan kawan-kawan saya yang saya biasakan dengan orang sekeliling saya. Contoh, hari ni saya rasa tak berapa straight mental saya, atau kawan saya dia akan cakap hari ni I rasa macam I rosak, dia kata kan. Jadi dari situ kita faham itu adalah language yang kita guna pakai untuk beritahu yang hari tu kita tak berapa, saya tak berapa okey sangat, kawan saya tak berapa okey sangat. Jadi kita faham yang oh dia mungkin perlukan waktu, oh mungkin saya perlu bantu dia dan sebagainya. It's okay not to be okay. Be my only one. 이렇게 부르고 싶은 이름 내 곁에 손을 잡고서 같이 걸어요. 비가 오는 밤에도 외로웠던 낮에도 그대와 난 빛깔을 내게 가득 칠해줘요. 내가 더 잘 알게요. 이렇게 같이 있어준다면 Now I believe 라라라라 부르는 노래 자꾸 찾아 헤매이던 그대와 my 내 사랑 be my only love 걸어가는 발걸음마다 기분 좋아 꼭 저
서주는 춤 같아 my 내 사랑이 My only love Be my only one 이제는 숨기지 않고 또 말할 수 있어 그렇게나 말하고 싶어 Say I love you 쉬고 싶은 밤에도 바쁘던 아침에도 그대 내게 줄 곳을 마음속에 마련해요 내가 더 잘할게요 그 맘을 내게 나눠준다면 No I believe 라라라라 부르는 노래 자꾸 찾아 헤매이던 그대와 my 내 사랑이 My only love My only one 그대를 보면 기대고 싶어 가지고 싶어 사랑이라면 설픔도 이루어질 것 Baik. Hadirin dan hadirat sekalian, ramai yang berfikir, tak apa kalau tak okey, at least ada someone di sekeliling kita. Soalan saya, what if pada waktu ketika anda memerlukan seseorang, tapi sebenarnya waktu tu anda tak ada siapa-siapa dekat sekeliling anda melainkan diri anda sahaja. Dan bagaimana pula kalau anda boleh mampu mencintai orang di sekeliling anda, kalau anda tak dapat mencintai diri anda sendiri? Itulah pertanyaan yang saya nak ajukan kepada anda semua. It's okay, tak dapat jawab sekarang. Mari kita teruskan. Apa itu it's okay not to be okay? Saya nak tanya pada hadirin semua yang ada, boleh saya tahu apa yang sedang anda rasakan sekarang? Boleh saya dengarkan suara anda? Apa yang anda tengah rasa? Anda dapat tak agaknya tap to your own emotion? Tengah rasa apa sekarang? Anda rasa happy? Anda rasa curious? Anda rasa apa? Boleh saya tahu? Boleh saya dengar? Anyone? Ada siapa-siapa yang nak bagi yang boleh respon kepada saya? How are you feeling right now? Apa yang anda rasa? Anda juga boleh type di ruangan chat, saya boleh baca juga kalau anda segan nak bersuara. Tengah on the way happy. Okay, good start. Okay, tengah on the way happy. Ada siapa-siapa lagi yang nak share? Come on. How are you feeling right now? Apa yang sedang anda rasakan sekarang? Tahu tak anda rasa apa? Soalan ni nampak mudah, tetapi berapa ramai orang yang sebenarnya dia pernah tanyakan kepada diri dia apa yang dia rasa. Dan kadang-kadang kita lebih peduli tentang apa orang lain rasa berbanding apa yang kita rasa. Itulah orang kata apa, satu yang telah kita normalisasikan sejak sekian lama. Ada yang rasa curious, happy sebab dapat join the session. Ya, me too. Rasa risau, ralik dengan lagu tadi. Okay, baik. Rasa teruja, rasa risau. Okay, ada a few yang rasa risau. 50% of happiness. Saya tak pasti apa lagi 50% Yogisha, but thank you so much for sharing. Positive, very good, interesting. Thank you. Baik. Let me continue. Tak sabar mahukan jawapan. Baik. How nice if someone is beside us. Okay, baik. Let me continue. Alright. Okay. How are you feeling right now? Ramai yang dah berkongsi. Kadang-kadang we just need a moment untuk kita tanyakan pada diri kita supaya kita, oh okay. Oh saya tengah rasa tak okey ni sebenarnya. Oh okey. Sebab ramai orang dia bila waktu sedang berjalan dan berlalu, berlaku banyak cabaran dalam hidup, akan ada waktu ketika dia mula rasakan keresahan, tekanan dan sebagainya. Kadang-kadang dia hanya follow the flow saja. Sebab apa? Sebab kita dah biasa jadi automated, kita dah biasa jadi autopilot.
Kalau kita rasa stres, kita mengamuk contoh kan. Kalau kita rasa sedih, kita menangis dan sebagainya. Jarang ada orang yang dia benar-benar tak tu dia emosi sebenarnya apa yang dirasakan. Sebenarnya dia rasa marah ke dia rasa kecewa. Dia rasa kecewa pada orang lain ke rasa kecewa pada diri sendiri dan sebagainya. Okey, baik. Ramai yang suka nak jawab sebab dia jarang ditanyakan soalan ni atau dia jarang tanyakan pada diri dia sendiri kan. So anda bukanlah oyen, anda bukanlah lebah atau ikan, adalah manusia yang mana anda telah dikurniakan satu perasaan yang mana sayangnya kalau kita tak faham atau kalau kita tak gunakan dengan sebaiknya. Baik, saya mahu kita bersama-sama menjadi interaktif pagi ni. Siapa-siapa sahaja yang willing untuk take a piece of paper atau gunakan gadget anda, boleh tak saya minta kerjasama untuk anda draw your face dan tulis apa emosi yang anda rasakan sekarang. Sebab saya daripada sini saya akan tahu para hadirin hari ini dia faham tak sebenarnya apa maksud tak okey, rasa, apa maksud mood, apa maksud feeling. So saya nak jemput semua yang ikut serta hari ini, take a piece of paper, ambil kertas, lukis ataupun gunakan phone, gunakan gadget, draw your face, lepas tu tulis emotion apa dan tunjukkan di screen. Boleh anda lakukan sekarang? Saya nak tengok siapa yang berani ataupun sudi bekerjasama hari ini. Anyone? Take a piece of paper, ambil pen, ambil kertas dan lukiskan. Dan saya beri option, kalau ada yang segan dan malu atau mungkin tak jumpa kertas dan pen sekarang, tak apa, it's okay. Di ruangan komen, di ruangan chat, anda boleh tuliskan emosi anda sekarang. Saya nak tengok adakah terdapat perbezaan ataupun sekarang bila cakap emosi saya baru faham. Tadi kalau tanya apa yang saya rasa saya tak faham sangat. So it's okay, silakan. Boleh lukis, boleh tunjuk di skrin atau anda juga boleh type di ruangan komen. Saya berikan masa 1 minit bermula sekarang. Silakan semua. Saya nak lihat orang-orang kreatif pagi ini. Kesepian. Okay, thank you for sharing. Alright, ada yang rasakan emosi dia, rasa emosi kesepian. Okay, siapa lagi? A little disappointed. Happy? Alright, happy. Relax. Good, thank you. Okay, I wonder what happened dalam kehidupan anda semua yang buat anda rasa kesepian, disappointed, happy, mixed emotion, happy and a bit sad. Okay, alright. Ada yang, saya tak dapat baca emoji dia, a little disappointed, kesunyian, marah sikit. Okay, thank you so much for sharing. Saya tahu bukan mudah untuk anda share. Happy, okay. Alright, happy with capital letter, maknanya happy betul tu. Okay, Iman Arisa, thank you, but I cannot read your emoji. Stress but need to use smile face to face it. Okay, alright. Ada rasa serabut. Baik. Alright, the time is up. Thank you so much. Let me continue. Oh, ada happy lagi. Thank you. Saya akan teruskan membaca, terus sharing. Saya akan baca kan dari masa ke semasa. Alright. So let me continue. So mungkin ada yang dilukis di dalam hati saja, ada yang lukis mungkin di minda dia membayangkan. Alright, this is something yang saya ingin anda semua pelajari, satu perkara baru berkenaan dengan it's okay not to be okay ni tak lain dan tak bukan kita akan sangat dekat nak bercakap tentang emosi. Kita adalah manusia biasa yang mana pastinya kita akan merasakan emosi. Saya akan define emosi selepas ini tapi saya nak share terlebih dahulu betapa uniknya emosi ini kerana apa? Sebab ada macam-macam jenis emosi. Okay? Baik. Ini saya nak kongsikan kepada semua yang kita panggil sebagai Plutchik Wheel of Emotions. So according to Plutchik ni dia kata apa? Manusia ni dia ada pelbagai emosi dan 8 emosi asas. Saya akan kongsikan lepas ni apa 8 emosi asas itu. So according to Plutchik ni dia kata ini adalah rupanya bagaimana pecahan emosi ni mula-mula bentuk dia seperti kun begini. Tapi kalau kita pecahkan begini adalah pecahan kepada emosi dan satu bentuk emosi tu opposite of how you feel adalah yang seberangnya ni lah. Okay, alright. Contoh, saya pilih satu bentuk emosi di sini. Katalah saya pilih emosi, hari ni ramai rasa happy kan. Saya pilih joy. Okay, contohnya saya pilih joy. Okay, jadi joy, wait one second.
Right. Okay. Okay, so saya pilih joy. So bila saya pilih joy, di sini saya boleh tengok ini sebagai contoh apa yang boleh saya lihat, seberang kepada opposite of perasaan joy adalah sadness. Jadi bila anda rasa sedih, apa yang anda ingin rasakan juga pada waktu itu to make you feel better is the other way around, atau the opposite, then that it will make you feel better. Ataupun ada kat sini tadi yang rasa curious kan, dia rasa anticipate. So kata seberangnya explore of the opposite adalah surprise. So penting untuk ada perasaan ini adalah kerana apa? Okay, sebab ia akan memberikan satu bentuk sensasi kepada diri individu. So contohnya kalau individu tu dia rasa joy, so the typical sensation dia akan rasa apa? Dia akan rasa bertenaga dan dia akan rasa oh ada banyak kemungkinan atau possibility yang boleh terjadi dalam kehidupan saya sekarang atau hari ini contohnya. Dan apakah perasaan joy itu cuba beritahu anda? Joy cuba beritahu anda yang hidup anda sedang baik-baik saja. Dan juga bagaimana joy ni boleh bantu anda, iaitu dia akan boleh spark creativity. Maknanya tiba-tiba anda boleh berfikir dalam form yang sangat kreatif, macam-macam idea datang kan. Kemudian anda boleh rasa ada connection. Sama ada connection ni boleh jadi connection dengan individu, connection dengan alam di sekeliling, persekitaran anda, dan juga boleh bagi anda tenaga. So kita lihat satu bentuk, kita lihat seberang contohnya sadness. So typical sensation bagi sadness ni dia akan rasa apa? Rasa berat je, berat jiwa, mungkin berat di fikiran dia. Dan apa sadness cuba beritahu anda? Yang mana cinta anda is going away, atau something yang anda suka, something yang buat anda gembira tadi, joy tadi dah tak ada ataupun dah tak ada di sekeliling anda ataupun tak ada waktu itu. Dan bagaimana sadness ni boleh bantu diri anda? Ia akan bantu diri anda dengan anda mula fokus pada diri anda kembali. Ramai orang berfikir bahawa apabila anda rasa sad ni, anda terus relate dengan sad ni perasaan yang tak baik, tak bagus, negatif atau perasaan yang salah. Tak boleh, saya tak patut rasa macam ni. No. Walau apa pun anda rasa pada waktu-waktu tertentu di dalam kehidupan anda, semua perasaan itu, semua emosi itu adalah penting dan akan mampu memberi manfaat kepada diri anda. Kalau anda benar-benar memahami sebenarnya apakah fungsi emosi yang sedang anda rasakan itu. Contoh kalau tiba-tiba anda rasa fear, takut. Apa fear cuba beritahu anda? Untuk protect diri anda, ataupun waktu itu anda takut dengan, ada yang takut dengan kucing kan. Jadi dia lihat kucing, takut kena cakar. So waktu itu dia nak cuba protect diri dia daripada kucing, so dia menjarakkan diri daripada kucing tu berbanding dengan dia belai. Sebab kalau dia belai dia akan jadi takut, dia akan takut tercedera dan sebagainya. Jadi sekali lagi saya nak emphasize bahawa tak ada emosi yang betul atau salah, tetapi ada cara yang betul atau salah bagaimana nak menangani emosi. Baik, saya akan teruskan. Apa itu emosi? Emosi ni tak lain dan tak bukan adalah syarat elektrokimia, yang berlaku dalam tubuh manusia, yang mana dibebaskan di dalam otak dan ia merupakan tindak balas terhadap persepsi kita tentang dunia. Dan terdapat 8 emosi asas yang saya katakan seperti tadi, iaitu emosi kegembiraan, kesedihan, ketakutan, jijik atau disgusted, kejutan, antisipasi, rasa marah dan juga akhir sekali kepercayaan, rasa percaya. This is according to Robert Plutchik. Emosi adalah neutral. Macam saya katakan tadi, tak ada yang betul, tak ada yang salah, tak ada negatif, tak ada positif. Ada negatif dan positif, itu bagaimana anda nak faham situasi atau faham keadaan diri anda. Tetapi betul dan salah tak ada. Maknanya contoh kalau tiba-tiba anda rasa marah, anda jangan marah diri anda kerana anda rasa marah. Tak boleh ni, aku tak patut rasa marah ni. Salah aku sebab aku rasa sedih ni. Salah, no. Tak ada emosi yang betul atau salah. Tetapi terdapat cara yang betul atau salah bagaimana nak tangani emosi. Kerana apa? Tak lain dan tak bukan. Yang pertama sekali, kegembiraan dan kesedihan itu sendiri adalah bersifat neutral. Kita gembira sebab apa? Kita perolehi sesuatu yang kita suka. Kenapa kita sedih? Sebab kita kehilangan sesuatu yang kita suka. So, ianya adalah neutral. Dan setiap emosi ni sebenarnya adalah isyarat. Isyarat apa? Cuba sampaikan message untuk kita buat sesuatu, untuk kita hadapi situasi sebagai contoh. Jadi bahkan emosi yang suka seperti takut, marah atau sedih, dia ada fungsi yang tertentu. Baik, jangan salahkan diri anda dengan emosi yang sedang anda rasakan. Emosi juga bersifat menular, maknanya dia bersifat viral. Dia boleh sampai kepada orang lain. Kalau anda rasa sedang marah,
kawan di sekeliling anda juga dapat merasakan bahang kemarahan anda tu. Jadi dia nak cakap pun takut, dia takut nak cakap dengan anda sekarang kan, sebab nanti kan tak pasal-pasal dia pula kena marah kan. Jadi dia takut nak mendekati. Sama juga kalau anda pernah rasa anda tengok kawan anda ketawa dan anda pun rasa macam nak ketawa sama. Kadang-kadang sebab ketawa tu kelakar sangat. Kadang-kadang sebab it makes you feel good bila dengar orang ketawa, nampak tersenyum dan sebagainya. So anda pun mula merasakan emosi yang sama. Jadi dia seperti virus, walaupun kita tak dapat lihat, dapat perhatikan emosi, sama ada kita berada dalam kumpulan dengan orang lain, kita pastinya akan dapat tangkap emosi yang positif dan negatif. Macam saya katakan tadi lah, kalau dia gembira, kalau dia sedang bersedih, sebab dia akan beri consequences yang tertentu. Contoh yang saya katakan tadi, kalau dia marah mungkin ada negative consequences kalau anda cuba kacau dia di tengah marah tu kan. Atau dia ada positive consequences bila sedang happy, kemudian dia menyebabkan surrounding juga jauh lebih baik dan sebagainya contohnya. Asas evolusi ni sangat mudah kerana apa? Manusia hanya bertahan dan berkembang dalam bentuk kumpulan. Dan kita adalah makhluk sosial, terima hakikat itu bahawa kita akan ada kecenderungan untuk mempengaruhi emosi masing-masing. Baik, apa itu emosi, apa itu feeling, apa itu mood Anda dah berkongsi dengan saya dah lihat feedback anda, bagus dan terima kasih sudah berkongsi. Baik, mari saya kongsikan apa itu emosi. Emosi ni adalah, yang saya katakan tadi, adalah chemical reaction yang dilepaskan sebagai tindak balas mengenai tafsiran kita mengenai pencetus tertentu. Nanti saya bagi contoh situasi. Jadi, bila anda start rasa emosi ni, dia akan berikan data yang mentah tentang dunia sekitar kita, dan bagaimana dia penting sebab dia akan mempengaruhi function kita. Macam saya cakap tadi, mungkin ada individu ini dia terlihat someone yang pernah buat dia trauma in the past. Jadi dia lihat individu tu, perasaan ketika itu berlaku chemical reaction dalam brain dia, kata saya nampak orang ini, saya sangat takut dengan dia. Dia mula rasa fear, dia mula rasa cemas, dia rasa bimbang. Jadi ketika itu berlakunya proses chemical reaction yang dirembeskan dalam otak membuatkan dia proses, dia sedang takut, dan dia lazimnya akan bertahan sekitar 6 saat. Kalau kita biasa dengar, ramai orang suka cakap, kau ni terbawa emosi ni. Itulah dia akan berlaku apabila kalau individu dia tak dapat kontrol atau handle dia punya emotion, maknanya emosi dia yang kawal diri dia. Dan seterusnya dia akan membentuk satu bentuk feeling atau perasaan. Jadi dia dah rasa tadi fear kan, tak trauma, lihat someone yang pernah buat dia rasa trauma in the past, so dia mula berperasaan tertentu. Dan perasaan ni pula apa? Feelingnya apa? Perasaan berlaku ketika kita dah mula integrasikan emosi. Maknanya tadi kita lihat orang tu, kita rasa individu ni relate dah ni. Kita dah mula rasa fear, kemudian this time around kita dah mula proses kan, maknanya kita ada rasa fear dengan dia, kita rasa bimbang, kita ada rasa juga curious, dia cam kita lagi ke tak dan sebagainya. So kita dah susun atur emosi tersebut, kita dah faham, kena dah kebentuk satu bentuk perasaan. Sebenarnya saya memang rasa saya rasa memang takut, dan juga saya rasa bimbang, dan saya rasa curious, saya rasa dan sebagainya. Anda dah mula bentuk terima hakikat perasaan anda pada ketika itu. Ini merupakan satu yang kita rasakan, yang mana ia melibatkan sensasi fizikal dan mental yang timbul semasa kita internalize the emotion. So tadi bila dah rasa panik tadi kan, bila dah rasa takut tadi kan, dia mula tiba-tiba dapat berpeluh-peluh pula, atau tiba-tiba tangan jadi trembling, dia menggigil kan. Dan lazimnya ia akan bertahan lebih lama daripada emosi. Itu kadang-kadang kawan-kawan kan suka usik, dia akan cakap apa, kau ni tangkap feeling sangat kan. Tadi tu yang dia kata, kau ni terbawa emosi ni. Ini tangkap feeling. Tiba-tiba kita fall in love dan we fall hard on someone, contoh kan. Sebab apa? Kita ianya kita dah integrate, kita lepas chemical reaction dah berlaku, kita dah faham ini emosi kita, dan kita dah rasakan inilah perasaan kita pada ketika itu, dan dia akan bertahan lebih lama. Dan kalau dia tidak ditangani dengan baik, apa akan berlaku seterusnya? Dia akan bagi kesan kepada mood seseorang. So mood ni dia bersifat lebih umum. Maknanya mood ni kadang-kadang dia dipengaruhi oleh beberapa faktor. Contohnya persekitaran. Contoh tadi kita dah trauma dengan someone, lepas tu persekitaran kita pula, kawan kita takut-takutkan kita pula kan. Kan. Jadi kita mula rasa bertambah-tambah lagi kita punya panik. So mood kita jadi up and down dan sebagainya, ataupun feeling down kan. Dan kadang-kadang dibagi kesan juga berdasarkan pengaruh individu lain, berdasarkan pengaruh fisiologi. Kita pada ketika itu pula tak sihat, jadi lagilah lebih tak stabil kita punya perasaan, tak stabil fizikal kita kan. Dan keadaan mental seseorang, someone yang probably dia sedang grieving, dia sedang
mental dia sedang kesihatan mental sedang terabai sebagai contoh, lagi mudah dia terkesan hanya kerana emosi yang jentik dia punya perasaan dia tadi So mood juga boleh berlangsung beberapa minit, berjam-jam, bahkan mungkin berhari-hari. Itu yang kadang-kadang ada someone yang contoh katalah dia sedang grief, kehilangan orang yang disayangi dalam kehidupannya, maka nak move on semudah itu sangat mencabar. Maknanya satu hari dia belum recover, hari kedua, ketiga, kadang-kadang ambil masa sampailah mungkin boleh jadi berminggu-minggu. Mungkin lebih daripada 2 minggu affected dia punya keadaan kesihatan mental. Yang sangat kita galakkan adalah untuk didapatkan seek professional help. Baik, love yourself. Apa itu love yourself? Saya pun dah bagi hint sikit-sikit tadi kan. Kita ada masa, baik kita sama-sama saksikan satu sketch yang saya nak anda semua enjoy. Alright? Enjoy watching. Alright. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lama dah tunggu. Tak lama lah, baru 3 jam je. Jom. Sepanjang hidup aku ni, pernah lagi aku jumpa perempuan macam dia. Dah banyak perempuan yang aku kenal, tapi tak tahu kenapa dalam hati aku ni bila aku dengan dia, something tells me like she's the one. Korang pernah rasa tak macam ni? Korang dah lama mencari, tiba-tiba ada orang ketuk bagi salam, tapi bukan dia bagi salam biasa-biasa tau. Dia ketuk pintu hati kau tau. And this is the first time aku rasa he's the one. Wah. Jom. Hai, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lama tunggu. Rasa-rasa tak lama, dah dekat pukul 11 dah kot. Rasanya janji tadi pukul 8.30 kan. Kenapa garang sangat ni? Jomlah. Yelah, awak. Sekejap. Kenapa ni? Apa serius sangat tiba-tiba ni? I baru tinggalkan you kejap je tadi. Saya ada something nak bagi tahu lah. Nak bagi tahu apa ni? Kenapa ni? Tiba-tiba macam you okay tak? Ni pasal kita. Okay, pasal kita. Kenapa I'm sorry, I have to be honest with myself. Saya rasa saya tak mampu nak teruskan hubungan kita. Kejap. You cakap apa ni? You tahu tak, parents kita tunggu kita minggu depan je kita punya majlis tau. Kita dah tempah semua benda. Kejap lagi nak pergi fitting, kita dah tempah kad kahwin. Please sekarang kita pergi, please sekarang. No, jangan cakap apa-apa lagi. Sekarang kita pergi, okay? Sekarang, please. Saya dah penat lah semua ni. Oh, penat kenapa? Saya ada. Penat kenapa ni? Sebab awak ada lah saya penat. Azam Aziz. Please. I beg you. Please. Jangan macam ni. Please don't leave me, okay? Please. Please stop. Tolong please. Saya merayu pada awak. Janganlah macam ni, please. Please, tolong. Kau tak faham ke aku cakap ni? Aku dah tak sayang kau. Okay? I'm sorry. Goodbye, Atika Jani. Semoga tenang
di sana Sometimes we beg for love. Kita harap orang yang kita sayang, orang yang kita cinta, orang yang kita kasih dan peduli untuk sayang diri kita balik. Betul atau tidak? Kita selalu tunggu orang untuk sayang diri kita lebih daripada kita mampu sayang diri kita. Betul atau tidak? Yes, memang kadang-kadang ada orang janji macam-macam dekat kita. Dia nak habiskan seluruh usia dia bersama dengan diri kita. Tapi people change. Dan adakah itu adalah pengakhiran hidup kita? Di saat kita hilang semuanya, kita hilang separuh hati kita, kita selalu terlupa bahawa kita ada yang maha mencinta dan kita ada diri kita sendiri. Macam mana kita boleh sayang orang lain lebih daripada diri kita sendiri? Macam mana nak sayang orang lain kalau kita tak sayang diri kita sendiri? Sakit memang sakit, tapi tak apa. Ladies and gentlemen, remember tonight, remember forever. Anda ada diri anda sendiri. Jangan lupa #love yourself. Alright, let me continue. Saya berharap anda yang baru tonton sketch cinta tadi, anda dapat sedikit sebuah bentuk kefahaman atau perspektif yang berbeza mengenai love yourself. Kerana ramai orang berfikir bahawa love yourself ni ibarat macam bersifat lebih kepada konotasi mengada-ngada atau orang kata apa, menjaga diri sendiri ataupun dia jadi pentingkan diri sendiri. Sedangkan hakikatnya tidak. Bukan begitu sebenarnya. Baik. Love yourself atau self-love bukan sekadar feel good, maknanya rasa okey, rasa baik, rasa bagus dan sebagainya, tapi ianya juga melibatkan sebuah bentuk tindakan ataupun tingkah laku kita, behavior kita. Dia melibatkan pilihan dalam hidup dan juga dia juga bercakap tentang ketidaksempurnaan dan juga bukan bersifat menghukum. Kerana ramai orang yang dia suka jadi hard and harsh towards diri dia sendiri berbanding dengan orang lain. Mungkin kalau dengan orang lain dia akan lebih kata oh tak apa, it's okay, kita faham, alah manusia biasalah, ataupun dia memang macam tu. Tapi kalau berbalik kepada diri sendiri, kadang-kadang they tend to be very hard, mengatakan bahawa oh saya lemah, saya tak bagus, I'm not good enough, saya tak pandai macam dia, saya tak cantik dan sebagainya. Atau kadang-kadang dia terlupa pun tentang diri dia, jarang bercakap tentang diri dia sendiri. Self-love atau self-compassion ini pula merupakan kemampuan seseorang individu itu untuk ubah pemahaman dan penerimaan. Maknanya sebelum ini dia lihat dirinya daripada perspektif yang berbeza atau dia tak nampak langsung diri dia, dia lihat dalam cermin hanyalah refleksi tubuh dia, tapi dia tak kenal siapakah kekuatan diri dia, apakah kelemahan diri dia, apa keunikan diri dia dan sebagainya. Kemudian dia terima apa adanya. Dan kemudian ramai orang dapat menyayangi orang lain tapi sukar untuk sayangi diri mereka sendiri. Sebab apa? Sebab tak dibiasakan. Benda yang jarang-jarang kita bercakap tentang topik ini. Cakap tentang topik love yourself ini hanyalah recently, hanyalah tahun-tahun yang terkini kebelakangan ini. Ramai orang mula cakap tentang mental health, kesihatan mental, barulah ramai orang bercakap mengenai self-compassion. Tapi way back dulu-dulu kita jarang bercakap tentang aspek ini dan juga menganggap ianya, ada yang menganggap ianya manjakan diri, pentingkan diri atau kasihan dekat diri dia sendiri, which is not. Okay, apa antara elemen self-compassion? Ini according to a psychologist Kristen Neff, dia kata apa? Ada 3 bentuk elemen dalam self-compassion ni. Yang pertama sekali adalah self-kindness. Kita kadang-kadang bersikap baik dengan orang kan. Contoh, kita kalau nak bagi makanan pada orang, kita kadang-kadang kita takkan bagi makanan yang bukan-bukan, betul? Kita akan bagi makanan yang elok ataupun kita bagi hadiah ketika hari jadi atau sambutan penghargaan dan sebagainya, ucapan tahniah. Jadi kita akan make sure kita berbuat baik pada orang lain. Atau kita kadang-kadang bersedekah, beramal jariah, kita bantu gelandangan, kita buat projek community dan sebagainya.
Tapi kita tak buat tu untuk diri kita, kadang-kadang kita terlupa kan. Kita makan macam-macam walaupun kadang-kadang will be self-harm kalau kita keep on makan makanan yang tidak sihat untuk tempoh masa yang lama, ataupun kita tak pernah peduli pun untuk orang kata apa, peduli tentang kesihatan tubuh. Kalau anda buat medical check-up pun hanya mungkin sebab university ask you to do medical check-up, atau bila nak masuk kerja kena buat medical check-up, dan only you buat medical check-up, tapi you tak pernah care pun about yourself ataupun berbuat baik kepada diri sendiri kan. Okay, so self-kindness, berbuat baik pada diri sendiri. Kedua, elemen yang kedua adalah own humanity. Saya harap semua yang tonton hari ni semua adalah manusia biasa, yang kita sama-sama manusia. Saya tak tahu kalau kat sini ada yang ada superpower, mungkin ada Thanos ataupun Peter Parker yang join ke program hari ni, saya tak tahu. Tapi kalau ada, hi, thank you for joining us. Tapi saya nak katakan kepada semua manusia yang join hari ni, kita adalah manusia biasa sahaja. Yang mana bila kita terima hakikat kita adalah manusia biasa, it's okay untuk rasa apa yang kita rasa. It's okay untuk kadang-kadang feeling good atau kadang-kadang kita feeling down. Ataupun it's okay untuk kita terima dan tahu bahawa kita ada kelemahan tertentu. Dan kita juga ada keunikan. Contoh, mungkin hari ni yang kita lihat beauty standard yang diangkat di media-media sosial, diangkat di media masa arus perdana. Contohnya mereka yang berwajah mix contohnya kan, ataupun berwajah pan Asian ataupun berwajah K-pop dan sebagainya, tapi tidak, kulit saya tidak seperti K-pop artis, so saya ni tak perfect, saya tak cantik, saya tak bagus, ataupun saya tak slim macam penyanyi Korea yang saya suka tu, jadi saya tak cantik because saya tak macam dia, dan sebagainya. Ataupun anda look up kat beberapa selebriti atau influencer hari ni kan, Insta famous sebagainya. Jadi anda tak terima bahawa anda unik, anda juga cantik menjadi versi diri anda, dan anda ada kelebihan-kelebihan yang mungkin orang lain tak ada dan sebagainya. Terima hakikat bahawa anda adalah manusia, humanity. Terima hakikat nature itu. Dan ketiga, terakhir sekali adalah elemen practice mindfulness. Individu yang dia practice self-compassion ni, dia juga practice mindfulness. Mindfulness saya akan jelaskan dengan lebih lanjut nanti, tapi dengan bahasa mudah adalah individu yang mula tap into their own self, tap into how dia rasa pada waktu tertentu, pada waktu ketika itu, ataupun tap into segala-galanya tentang dirinya. Dia ada orang kata apa, self-realization, dan banyak lagi ya. Self-care juga adalah form of practicing mindfulness. Alright, so love yourself, bagaimana? Ramai suka tanya saya, okay cik cakap hashtag love yourself, tapi macam mana sebenarnya saya nak sayang diri saya sendiri ni? Saya rasa susah sangat. Baik, saya suka untuk ajukan kembali pertanyaan. Soalan saya, kalau anda jatuh cinta pada orang lain, macam mana anda jatuh cinta? Bila anda jatuh cinta dengan orang lain ni, macam mana? Macam mana momen dia? Macam mana anda bila jatuh cinta pada orang lain? Boleh saya nak dengar feedback semua? Can I have your feedback? Bila anda jatuh cinta, biasa kalau anda ada crush kan? So apa yang anda buat pada ketika itu? Apa anda buat? Boleh saya dapatkan feedback di ruangan komen? Oh, okay. You will start to look more beautiful. Anda akan mula jaga diri anda sebab nak impress crush, nak impress orang yang anda suka. Lagi boleh saya tahu, bila anda jatuh cinta, when you fall in love, we want to always be with them kan? Rasa macam nak selalu ada dia dekat mana, dia dekat kafe ni, saya nak pergi lepak kafe ni juga lah kan. Ataupun dalam kelas saya nak duduk sebelah dia lah, so contohnya kan. Become someone you're not because you want to impress them. Okay, exactly. Dan ada rasa nervous. Kemudian always thinking about dia, kita selalu fikir pasal dia kan. So feel like seeing him, rasa pengsan dah, gentar ujung baju bila nampak dia. Okay, that's possible, kadang-kadang itu boleh berlaku. Alright, so when you started to love someone else, you start to realize the fact that orang tu ada. You started to realize that, oh, this person exists, this person dia duduk sebelah saya, atau this person dia masuk kelas sama dengan saya, atau this person dia suka makan, dia suka makan kek lah. Oh, this person dia suka pakai, hari ni dia pakai warna biru. And you started to realize, you started to orang kata apa, ada kesedaran ni yang begitu tinggi sekali tentang orang tersebut. Sedangkan orang ni tak pernah pun dalam kefikiran anda, tapi the moment you fall in love, hidup anda mula rasakan di sekeliling anda always about him, always about her kan. Kita pandang langit, kita tengok awan pun nampak bentuk muka dia itu. Bila kita dah jatuh cinta, right, saya tak pernah fall in love, tapi saya rasa saya selamat dengan dia. Okay, thank you for sharing. Alright, started to be kind whatever. Okay, right, thank you. So ini antara yang boleh berlaku kalau individu dia dah mula jatuh cinta. Soalan saya,
pernah tak anda jatuh cinta dengan diri anda sendiri? Okay? Krik. Why? Alright. So, ada yang pernah jatuh cinta dengan diri sendiri, okay, ada yang selalu, tetapi ada juga yang malangnya tak pernah berperasaan begitu terhadap diri mereka sendiri. They forget who they are. Mereka tak sedar pun yang diri mereka ni ada ni, kan? Kekuatan tu kalau dia rasa macam tak ada support system dekat sekelilingnya, tapi dia sebenarnya ada diri dia ni, dia tak tahu, dia tak realise kan. Dan macam saya katakan tadi, the moment you fall in love with someone, you akan try your very best untuk jadi your best version, ataupun anda nak cari tahu siapa dia suka apa benda yang dia tak suka, apa benda yang dia good at, apa keunikan dia. Padahal contohlah kan, anda punya taste mungkin sebelum ni anda suka someone yang tall, dark, handsome kan, tapi tiba-tiba anda fall in love dengan someone yang tak sama langsung dengan kriteria ni kan. So, oh okay, bila dah jatuh cinta, kriteria tu dah tak jadi perkara utama dan anda meraihkan keunikan dia apa adanya. Dan sama juga kepada diri anda sendiri. Adakah anda meraihkan keunikan diri anda apa adanya? Siapa diri anda? Oh, muka saya macam ni. Oh, saya ada tahi lalat dekat sini. Oh, telinga saya macam ni. Oh, jari saya macam ni dan sebagainya. So, bila you practice mindfulness, you will start to connect yourself. Anda akan mula menyedari satu perasaan sensasi yang tak dapat anda gambarkan. Saya berharap apabila habis saja sesi pada hari ini, you will take some time untuk proses apa yang anda baru saja dengar hari ini supaya you can start to learn how to love yourself. Okay, let me continue. Thank you so much for those yang respond. Okay, so love yourself. Macam mana nak love yourself kan? Itu yang saya katakan tadi. So wujudnya rasa curiosity tentang someone when you started to fall in love. So now it's time for you to wujudkan curiosity tentang diri anda sendiri kan. To explore who you are, to explore your strength when whatever that you can explore lah. Okay. So antara cara dia yang pertama juga apa yang anda boleh buat adalah self-awareness. So self-awareness atau kesedaran diri ini adalah merupakan satu bentuk proses yang melibatkan pemikiran yang mana kadang-kadang ia boleh mempengaruhi juga emosi anda. Anda started to understand, oh okay, bagaimana keadaan mampu mempengaruhi emosi saya, apakah ada situasi atau trigger tertentu dan sebagainya. Bagaimana emosi ini boleh menyebabkan juga anda bertindak. So when you realise that, oh ini perasaan yang saya rasai, oh ini yang saya rasakan tentang diri saya dan tentang keadaan contohnya kan. So anda akan started to ambil tindakan, like what should you do? Do you have to improve? Do you have to change? Do you have to shift dan sebagainya. Kemudian kesedaran adalah kunci kepada kecerdasan emosi. So individu yang dia tap to dia punya own emotion, tap to diri mereka sendiri, so mereka akan tahu bagaimana nak handle emosi. So kalau tadi kan easily triggered lah, kalau nampak orang ni selalu overly excited atau bila nampak, because kadang-kadang overly excited juga boleh tend to let anda untuk lakukan perkara yang bukan-bukan contohnya. So kadang-kadang ataupun tiba-tiba tadi nampak orang tu terus buat anda rasa panik dan sebagainya. So the moment anda ada self-awareness, so individu ni menyebabkan saya rasa begini, situasi ni menyebabkan saya rasa tak selesa, so you have to take action, you have to do something about it kan, bertindak. Okay, dan mereka keluar dari emosi mereka untuk prosesnya dengan berkesan. Kadang-kadang kita macam tak tahu apa yang kita rasa lah. Apa yang saya rasa pada waktu ketika ini, kadang-kadang kita tak tahu apa yang kita tak tahu kan. So take some moment, keluar daripada emosi. Maknanya tadi kan tengah takut sangat kan, ataupun tengah sedih sangat ni kan. Stop kejap, keluar daripada emosi yang tengah nak sedih tu, keluar kejap and then process. Okay, saya ni sedih sebab apa ni sebenarnya? Saya okay sebab orang tu dan juga sebab diri saya, kesilapan saya sendiri. Okay. Then only you are able to process. Sebab kalau anda terbawa-bawa dengan emosi, jadi anda akan sangat suka nak melihat situasi yang sedang anda alami itu daripada pelbagai perspektif. Maknanya you akan jadi apa? Again and again berada dalam loop ataupun cycle yang sama. Pernah tak anda rasa, contoh anda selalu dikecewakan oleh orang, orang selalu betray anda dan benda tu berlaku again and again. Kerana apa? Anda tak take a moment untuk proses sebenarnya apa yang jadi. Kadang-kadang kita tend to blame other people, tapi kita lupa sebenarnya, oh mungkin kelemahan tu datang juga daripada diri saya. Saya yang allow orang lain untuk pergunakan diri saya, contoh. Okay, so salah satu cara untuk tingkatkan kesedaran diri adalah dengan buat journal pemikiran. Kalau anda tahu diary, anda familiar dengan diary, so anda boleh ada your own physical book, diary, anda tulis, journal. Saya tengok hari ini ramai orang yang menjadi sangat kreatif, ada banyak source of inspiration daripada Pinterest, daripada TikTok, daripada Instagram. So ada yang bukan saja menulis tapi dia ada tampal stiker, tampal gambar-gambar, emotion dan sebagainya, Polaroid photos.
dan mereka be very creative dalam proses mereka menulis itu. Dan hari ini juga ada banyak platform yang mana ada yang menggunakan social media sebagai tempat untuk mereka luahkan apa yang ada dalam kepala mereka atau apa yang hari-hari yang mereka lalui kan. So jadikan social media sebagai journal. Ada yang make their account private, ada yang make their account available untuk semua orang pun baca sebab dia nak orang rasa connected dengan diri dia. Dan ada juga setengah individu yang dia menggunakan application sebab sekarang is a digital world, semua jadi hujung jari, so ada yang gunakan online journal, ada yang gunakan blog sebagai tempat untuk dia express juga. Kemudian apa yang anda boleh buat adalah buat journal emotion. So tadi journal pemikiran, apa anda fikir, anda juga boleh buat journal emotion, apa anda rasa hari ni. Oh saya hari ni sangat highly emotional, saya sangat frustrated dengan bos saya atau kawan sekumpulan saya. So hari ni saya rasa saya jadi emotional eating, saya makan, semua benda manis saya makan masuk dalam mulut saya, and now saya rasa bloated. So you can share all that, okay? Dan juga tindakan anda. So tindakan tadi, contohlah tadi kan, anda highly emotional, lepas tu anda makan banyak kan. So anda can write about it as well. Sebab bila the moment anda menulis, dia bantu anda express yourself supaya rasa tak terbeban sangat dalam diri, dalam kepala anda tu kan. Dan kadang-kadang dengan penulisan itu, anda akan mula menemukan beberapa jawapan yang, oh sebenarnya emotion saya tak rasa complicated yang saya fikir. Ataupun, oh sebenarnya emotion saya memang complicated. Kenapa dia jadi complicated? Sebab saya biarkan dia bottle up. Saya biarkan dia tak selesai daripada dulu sampai sekarang. Saya ada childhood trauma yang saya tak selesaikan. Dan bila jadi dewasa, ianya sangat membebani saya. Dan sebagainya. So, self-awareness akan muncul pada ketika anda lakukan itu. Dan juga salah satu cara lagi untuk menjadi lebih ada self-awareness itu adalah dengan mengenali diri anda. So dengan saya ingin berkongsi dengan anda bahawa ini adalah according to Erik Erikson, stages of psychosocial development. So according to Erikson, setiap manusia dia akan melalui tahap perkembangan dewasa. So daripada dia lahir sampailah menuju ke hari akhir usianya nanti, setiap manusia dikatakan according to Erikson ni, setiap manusia akan melalui tahap-tahap tertentu dan setiap tahap ini berdasarkan range umur yang tertentu ini, mereka akan melalui konflik tertentu. So contohnya, saya bagi contoh mudah yang pertama sekali, infancy period, yang mana konflik yang dialami individu pada umurnya 0 hingga 18 bulan ini, mereka akan ada konflik trust versus mistrust. Pada ketika ini bayi dia akan mula develop dia punya nilai hope atau harapan atau percaya pada orang ataupun sekeliling atau apa saja sifat konteksnya trust. So contohnya pada ketika itu dia dapat tak belayan ataupun environment yang selamat, dapat susuan daripada ibunya, mendapat kasih sayang bau ibunya dan sebagainya, dapat perhatian, dapat makanan. Jadi kalau dia dapat ini dan juga dibantu oleh orang guardian yang membesarkan dia, akan develop sense of hope ataupun trust dalam diri individu tersebut. Dan individu perlu menyelesaikan konflik setiap tahap-tahap tersebut in order for them untuk bantu mereka di tahap yang seterusnya. Contoh yang saya ingin kongsikan di sini. Baik. Contoh pada ketika fasa adolescent period, identity versus identity confusion atau role confusion. Umurnya 13 sampai 21 tahun. Dikatakan bahawa pada fasa ini individu dia sedang mencari tahu siapa diri saya, who am I? Saya lelaki, saya punya kecenderungan untuk berpakaian tu berpakaian bagaimana? Pakaian macam lelaki, atau pada ketika itu kalau anda masih ingat kita selalu eksperimen lah masa umur tu kan. Kejap-kejap nak pakai macam skinhead, kejap-kejap nak pakai macam those yang kita tengok dalam movie Hollywood. Kadang-kadang kita tiba-tiba nak jadi macam Asian punya celebrity dan sebagainya. Kita mencuba pelbagai pendekatan untuk feel good about ourselves pada ketika itu. Sedang mencari diri lah orang katakan. So waktu itu juga ada tanya, saya perempuan, apakah kecenderungan sexual orientation saya suka perempuan juga ke saya tak tahu, contoh kan. Jadi pada ketika ini mereka mula explore, okay? Dan bayangkan individu yang mungkin dia stuck pada tahap itu, bila nak move forward ke next stage, katalah nak move ke young adulthood period, dia akan menghadapi konflik yang begitu mencabar untuk dirinya untuk berkeputusan sama ada nak pilih intimacy ke isolation. So contoh tadi kan, dia tak tahu siapa diri dia rasa dia tak ada self-worth, dia rasa dia tak layak untuk jadi sebahagian daripada society. So bila masuk kepada fasa seterusnya, dah umur 21 sampai 39 tahun ni, masuk ke universiti pun jadi macam rendah diri, malu, takut je. Nak join apa-apa aktiviti, nak explore the world, nak present dalam kuliah, nak score ataupun nak be part of a competition, dia rasa tak ada keyakinan diri sebab dia tak settlekan dia punya fasa adolescent period tersebut. Tapi walau bagaimanapun, it's
saya selalu share dengan ramai orang bila saya berkongsikan tentang ini bahawa it's okay, tak ada benda yang terlambat. So percayalah bahawa beri masa pada diri anda yang saya katakan tadi, wujudkan self awareness and love yourself, dan at that moment anda akan mula untuk bertindak untuk lakukan sesuatu tentang diri anda. Kalau ada benda perlu anda ubah, go ahead. Kalau ada jawapan yang anda perlu temukan, pergi cari dan sebagainya. So basically that's about it. I think this is something yang individu perlu untuk ada tahap kesedaran tentang pengetahuan ini supaya dia realise sebenarnya, oh patutlah pada umur saya 13 sampai 20 tahun ni saya selalu ada konflik tentang diri saya macam try hard nak jadi macam kawan saya macam tak tahu apa siapa diri saya dan sebagainya, saya keliru nak buat keputusan, nak pergi universiti, nak ambil course apa. It's okay because this is part of your journey pada umur itu. Dan bila dah masuk umur 21 sampai 39, it's okay untuk rasa yang kadang-kadang saya ni selalu ada krisis perhubungan je. Kadang-kadang bukan perhubungan cinta je dengan kawan lah, dengan keluarga, sebab fasa ini memang fasa kita bercakap key dia adalah partnership, friendship. Kita dah mula berkomitmen, bukan saja berkomitmen dengan diri sendiri tapi berkomitmen dengan persekitaran anda, dengan the society, dengan keluarga, dan sebagainya. Jadi it's okay untuk rasakan apa yang anda okay. The conflict it's fine because ini memang proses yang dilalui oleh manusia dalam proses perkembangan manusia. Baik, saya teruskan. Mari kita bercakap tentang self-worth. Apa itu self-worth? Baik, self-worth ini adalah individu menyedari apakah nilai dirinya. Okey, ramai orang ingat dia cakap tentang nilai diri ni, nilai mata wang ke? Berapa harga saya? No, not necessarily that way. Okey, so anda dilahirkan dengan lautan potensi yang tak berkesudahan, yang tak bertepian. Semua orang lahir with potential. Sama ada individu realise apakah potential dia ada ke tak ke, itu je point dia sebenarnya. Adakah dah sedar potential pula kan? Adakah anda brush potential anda itu ataupun tidak? Adakah anda latih diri anda sampai anda menjadi sangat great at doing it? Bukan saja bagus tapi great dan sebagainya. Dan anda memilikinya sekarang dan anda akan memilikinya sampai ke akhir usia anda nanti. Dan soalan saya, adakah anda meneroka atau anda sembunyikan potensi diri anda? Kadang-kadang sebenarnya bayangkan dalam diri anda ni sebenarnya ada berlian, ada diamond, ada permata. Tapi anda sorokkan sebab anda rasa macam permata saya ni mungkin tiruan, mungkin cokia, mungkin tak layak untuk di lautan permata yang lain. Jadi anda simpan je. Dan lama-lama permata yang disimpan pun dia akan apa? Dia akan tidak lagi cantik, tidak lagi berkilau dan bersinar. Bahkan lama-lama kita pun lupa tentang kewujudannya. Jadi ini masa dan ketikanya untuk anda explore balik. Sebenarnya anda good at what? Anda sebenarnya ada kelebihan ini, ada keunikan ini. Jadi go ahead and ask yourself dan explore. Okay? Alright? Self-worth ni adalah nilai diri iaitu tak lain tak bukan mengenai kepercayaan yang kita ada terhadap diri kita sendiri, dan seringkali kita ni berjuang untuk percayakan diri kita sendiri. Kita kadang-kadang kita mempertanyakan ni, betul ke apa aku buat ni, betul ke ni? Betul ke aku okey ni, betul ke aku boleh buat ni? Dan pengalaman di masa lalu kadang-kadang dia bentuk kepercayaan diri anda ini. So mungkin in the past anda ada pengalaman masa kecil-kecil dulu kan, anda melukis. Dan ketika anda melukis tu anda nak hantar dalam peraduan kat dalam magazine ataupun mungkin nak hantar dalam Cheeky Hour. Siapa yang tahu kan, yang sebaya usia saya ni tahulah dia nak hantar kat Cheeky Hour, keluar kat TV3 masa tu kan. Tapi waktu tu ada orang dekat sekeliling, mungkin kawan-kawan yang kata, buruknya kau lukis apa ni? Atau tak sama pun macam rupa kartun tu. Ataupun ada parents yang dia melengah-lengahkan, kita nak tak payahlah kau ni nak kena pergi kedai nak beli stamp, nak beli sampul, nak hantar pula, menyusahkan ayah lah, contoh. Jadi pengalaman ini akhirnya membentuk satu bentuk percayaan ke diri anda, oh saya ni menyusahkan, oh saya ni tak pandai pun lukis, saya ni tak pandai pun nak lukis a simple character animation yang saya suka ni pun saya tak boleh nak buat. So they build that sampai anda percaya bahawa saya tak bernilai, saya tak ada potential tu, saya tak ada bakat. Right? So it might happen sometimes in the past atau mungkin ada pengalaman lain. Nilai diri tidak ditentukan oleh apa-apa. Anda tak perlu lakukan apa-apa untuk jadi berbaloi, please. Kadang-kadang orang rasa saya perlu untuk ada kereta besar, saya perlu untuk pergi buat plastic surgery sebab saya nak buktikan yang saya cantik dan saya deserve untuk be part of the society. No guys, no, not necessarily. Go ahead and find apakah your nilai, alright?
So nilai individu dia seterusnya akan membentuk self-esteem individu. So harga diri tadi dia akan terhasil dari nilai diri. Okay, so self-esteem atau harga diri terhasil daripada nilai diri. Bayangkan tadi anda rasa anda tak ada nilai apa-apa, anda tak sedar apa potensi diri anda, jadi macam mana anda ada nak high self-esteem kan? Alright, so jadi nilai diri adalah kesedaran bahawa kita ni bernilai, kita tak kira apa yang kita dah capai atau kualiti yang kita miliki. Tetapi harga diri ni lebih terikat dengan kualiti dan pencapaian diri kita. Macam tadi kan, bila you dah sedar apakah potential diri you, contoh anda ada potential, you are good at sports, contoh anda bagus main bola, main squash dan sebagainya. Jadi bila anda build up, jadi dia akan build up, anda percaya anda ada self potential. So bila anda percaya anda ada self potential dan bila anda semakin good at it, nilai diri anda semakin tinggi. Jadi bila nilai diri anda semakin tinggi, you are getting much, orang kata apa, further dalam kehidupan. Maknanya dah start join competition, you dah start menang some amount of money, anda dibayar untuk jadi pemain bola ataupun dah jadi professional dan sebagainya. So dia akan naikkan lagi self esteem diri anda tu, okay? So dia terikat dengan kualiti dan pencapaian anda. So the moment dah pernah menang competition sebab dah practice tadi kan. So dah naik dah menang competition, jadi orang dah start nampak tu, anda dah mula yakin, dah mula believe in yourself even more. Dan self esteem ni juga melibatkan harga diri berurusan dengan 3 faktor. Self esteem berurusan dengan 3 faktor. Yang mana bagaimana kita disayangi sebagai kanak-kanak, pencapaian orang-orang dalam usia kita. Maknanya kadang-kadang bila kita achieve more daripada orang lain atau yang sama sebaya kan, kawan-kawan sekelas dan sebagainya, dia memang akan tingkatkan self esteem kita. Dan seberapa baik kita berjaya berbanding dengan pengasuh kita semasa kita kecil. Contoh, our parents, katalah seorang parents yang anda punya parents ada masters ataupun ada degree ataupun ada PhD. So kadang-kadang kan sebagai anak ada potential untuk anda rasa slightly lebih kurang yakin diri sebab bapak saya ada PhD, bapak saya doktor kot, ayah mak saya sangat hebat profesor dalam bidang dia kan. Jadi dia akan sedikit mempengaruhi self esteem seorang individu kan. Jadi ini antara penyumbang kepada naik turun atau tinggi atau rendahnya self esteem seorang individu. Disebabkan itu, it is very important untuk anda realize your self potential supaya pembandingan anda dengan orang lain dah tak jadi masalah ataupun kerisauan anda lagi dah dalam kehidupan. Self esteem, harga diri mempunyai kaitan dengan rasa puas dan selesa dengan siapa diri anda, di mana anda berada dan apa yang anda ada. Bayangkan orang yang rasa tak ada apa-apa, macam mana dia nak build dia punya self esteem. Sekiranya anda mahukan harga diri dan tingkatkan nilai diri anda, ingatkan diri anda setiap hari, bagi self affirmation kepada diri anda bahawa anda tak perlu jelaskan tentang kewujudan anda. Macam saya katakan tadi contoh anda tak pernah buktikan pun pada dunia. It's fine, it's okay, hanya buktikan kepada diri anda sendiri dan terus saja melalui hari-hari anda. Dan apa antara cara juga bagaimana nak love yourself adalah dengan self-care. Self-care atau menjaga diri ni adalah aspek yang berkaitan dengan fizikal tetapi tak sepenuhnya fizikal. Ramai orang ingat self-care ni je nak kena pergi spa, self-care ni je nak kena pergi buat padi mani kan. Okay. So sebuah tindakan yang kita lakukan untuk jaga kesihatan diri kita, contohnya kita jaga makanan kita makan apa, maknanya makan, jangan tak makan kan. Ataupun kalau kita makan, kita eat mindfully. Kemudian kita jaga kebersihan diri kita dan kita lakukan benda-benda yang kita suka. Kenapa you nak push yourself buat benda yang you tak suka? Sebab tu kadang-kadang contohnya ada someone yang kata saya nak self-care, saya nak start exercising. Tapi dia nak exercise, nak buat aktiviti yang sangat dia tak suka. Contohnya dia tak suka aktiviti yang melibatkan nak kena jumpa orang kat luar, yang dia kena lari in the public dan sebagainya. Orang akan judge dia because of whatever lah yang dia takuti kan. So you can choose by doing what you like. Maybe you run dalam rumah, maybe by having a treadmill ke atau buat aktiviti skipping ke atau apa saja. So find something that you like and only you can enjoy the process. Dan juga orang yang anda habiskan masa bersama. Ramai orang yang dia rasa terpaksa untuk menjalani hari-hari dia sebab dia bersama dengan kawan-kawan yang mungkin ada negative, always full of negativity ataupun begitu toxic. So if you don't like to be around these people, kenapa nak jadi sebahagian daripada orang-orang tersebut? So itu adalah pertanyaan yang boleh anda jawab. So asas ini adalah asas sebelum you jatuh cinta. Self-care ni asas. So maknanya bayangkan macam mana nak jatuh cinta kalau you tak jaga pun diri you. Macam mana nak jatuh cinta? So biasanya kita akan mulakan dengan contoh kan tadi. Kita macam mana kita tiba boleh jatuh hati atau jatuh suka pada orang tu bila orang tu caring pada kita kan. Tiba-tiba orang ni tanya, how are you feeling today? You tak makan lagi ke? Jom makan dengan saya. You make sure balik nanti dah sampai rumah bagi tahu tau.
Bila ada someone yang care about you, you akan terus macam rasa, oh dia ni care for me. So you ada tendency untuk rasa sayang atau suka pada dia. So same goes to you. So the moment you dah start to take care of yourself, bila you tengok something yang you like, you terus relate to yourself, oh ni saya enjoy ni, kalau petang nanti saya pergi pusing kat tempat ni sebab tempat ni cantik, I'm gonna enjoy this process. So itu adalah asas anda mula mencintai diri anda sebab anda mula care about yourself. So yeah. So basically that's about it about self-care. Dan saya juga nak berkongsi bagaimana perkaitan di antara self-love, self-esteem akan bagi kesan kepada kesihatan mental seorang individu. So contohnya individu yang dia ada self-love, dia sayang diri dia akan mula mewujudkan pertanyaan-pertanyaan ataupun kenyataan-kenyataan seperti saya selesa dengan tubuh badan saya, atau saya selesa dengan bibir saya walaupun bibir tu tebal ke nipis ke dan sebagainya. Saya selesa, contoh. Saya tahu apa yang tubuh saya perlukan dan saya tahu rupa saya tak akan pengaruhi kemampuan diri saya. It doesn't matter how I look, how I present myself dan sebagainya, dia tak akan mampu pengaruhi kemampuan diri saya sebab I'm good at it. Okay, right. So contoh dia ada self-love dan dia akan bagi kesan kepada self-esteem individu. Dia akan jadikan individu tu, saya yakin saya mampu lakukan satu benda. Maknanya kalau ada task, kalau ada competition yang dia perlu lalui kan, saya yakin. Kemudian saya akan letakkan jangkaan yang realistik ke atas diri saya dan juga dengan orang lain. Maknanya there will be time yang kalau saya akan ada feeling up and down, it's fine, it's okay. Saya tak perlu sentiasa sepenuhnya setiap masa sempurna. Ataupun jangkaan realistik. Tak semua orang suka saya, so tak apa. So kalau anda menjadi orang yang realistik, anda akan berfikiran tersebut. Tapi kalau anda tak realistik, anda akan rasa semua orang kena suka saya. Atau ada satu orang saja tak suka, anda terus down. Anda terus rasa macam, oh I'm not good enough contohnya. Alright, so be realistic. Saya menghormati diri saya sendiri. So that's self-esteem ada, okay, tinggi. Dan dia akan bagi kesan pada kesihatan mental bagaimana? Ini antaranya akan berlaku. Saya akan ambil masa untuk jaga diri saya, self-care tadi. Walaupun saya sedang melalui waktu yang sukar. Maknanya, you tak ada harm yourself walaupun it's a tough time. You still care for yourself. Okay, you take a break dan sebagainya. Ataupun contoh anda selalu buat satu rutin ataupun anda kena study sebab nak exam kan. So you still continue doing it walaupun agak mencabar sebab emosi begitu mengganggu diri anda pada waktu yang sukar, tapi anda still laluinya sebab you know that you have to do this because it's for you, for your own benefit. Anda still tak gagalkan diri anda tanpa sebab. Anda masih berusaha untuk diri anda sendiri. Kemudian, saya mampu hadapi kekecewaan atau perasaan yang sukar dan ia tak beri kesan kepada nilai diri saya. Right? Keadaan tidak semestinya satu-satu sempurna and it's okay. It's okay not to be okay, right? Okay, so next. No self-esteem ataupun no self-love akan bagi kesan pada self-esteem dan juga bad mental health. So individu yang dia self-love, dia akan mula rasa saya tak suka bagaimana saya kelihatan. Saya harap saya nampak macam orang tu lah. Saya rasa ada yang tak kena lah tentang diri saya. Of course, saya akan bagi kesan kepada esteem diri individu, harga diri dia. Dia akan rasa, saya tak rasa saya cukup baik atau bagus. Saya, kan? Saya mula rasa orang lain jauh lebih baik daripada diri saya. Kalau dalam competition, pergi-pergi tu hanya sebab nak ikut serta je. Orang lain lah bagi orang lain menang. Saya tak layak nak menang, contoh. Saya mesti boleh lakukan perkara ni. Kalau gagal, mesti ada benda yang tak kena pasal diri saya. Bayangkan semudah itu dia membuat conclusion. Of course dia akan bagi kesan kepada kesihatan mental dirinya. Bagaimana? Dia akan melihat bahawa tak ada perkara yang berhasil dalam hidup saya. Saya ni gagal. Dan kadang-kadang dia rasa kalau saya gagal atasi hal ni, maknanya saya ni orang yang gagal. Hidup saya ni, saya lahir-lahir je memang dah gagal, cop kat dahi saya. Bayangkan macam tu Kalau ini tak sempurna, maknanya disaster lah, malapetaka. Kalau saya tak score exam for flat exam ni, it's a disaster. Kalau saya tak complete saya punya master dalam masa setahun, it's a disaster. Contoh alright. Sedangkan kita tahu bahawa dalam kehidupan ni akan berlaku cabaran. Kadang-kadang kita sendiri motivation gonna be up and down. Unless kalau anda bercakap mengenai target. Tapi kalau anda tak capai target sekalipun, it's okay, then work harder. Then be much more disciplined, change your strategy. So ini antara benda yang anda boleh lakukan. Maknanya bukan hanya nampak that end saja. Saya rasakan sesuatu yang keterlaluan dan terlalu sedih. Maknanya kalau ada rasa emotion kan overwhelmed dan dia biar emotion tu ganggukan kehidupan seharian dia, function dia. Saya tidak ambil masa untuk jaga diri saya. Right? So this is the situation. If you don't love yourself, you ada low self-esteem just because of you don't love yourself, akhirnya akan bagi kesan kepada kesihatan mental diri anda. Jadi soalan saya, siapakah diri anda? Ramai orang yang disuka nak jawab soalan ni. Ini antara soalan favourite kalau datang interview kerjaya sekalipun kan.
tell me who you are, tell me about yourself. Kadang-kadang soalan simple ni pun dia saya sebab apa? Sebab jarang ditanya soalan ni atau diri sendiri tak jarang proses persoalan ini dan kita sering di program untuk fit norma sosial. Anda mesti berpakaian macam ni, anda mesti berperilaku begini, anda mesti ambil kursus begini. Kalau dah ambil jurusan ini mesti kerja dalam bidang ini. Kalau anda tak kerja dalam bidang ni anda gagal dan sebagainya. Alright? So kita dah biasa diprogramkan dengan norma sosial begitu. Jadi soalan saya, maka dah tak ada lagi yang authentic ke? Kalau kita lihat ada Insta famous, fashionnya begitu, kita lihat zaman itu ramai yang fashion itu semua rupa yang sama. Kalau fasa pandemik ramai yang suka warnakan rambut, macam-macam warna, semua pun buat macam-macam warna rambut. Dan soalan saya, okay, it's a trend, fine, it's a fashion, fine. Tapi dari segi style, dari segi diri anda sendiri, so apa yang authentic? So try to ask yourself this kind of question sebab ini adalah momen bagaimana anda nak mula connect to yourself, right? Saat kehilangan diri kita sendiri, kita sering cari dekat tempat yang salah. The moment kita sibuk berkehidupan dalam hidup kita, kita sibuk menghadapi cabaran dalam hidup, sibuk bekerja, sibuk belajar dan sebagainya, kita kadang-kadang follow the flow saja dan kita lupa untuk take a moment and take pause dan ask ourselves, okay, jadi apa yang salah, apa yang perlu saya improve, apa yang saya perlu betulkan. Dan ramai orang berfikir bahawa kalau dia melalui waktu sukar, waktu down tu sebenarnya dia gagal, dia akan rasa hidup saya tak perfect macam orang lain yang saya tengok kat social media adalah cantik, adalah kaya, pandai, perfect. No, not necessarily. Setiap orang ada jalan mereka tersendiri. Setiap orang ada cabaran kehidupan mereka sendiri. Kalau tak diuji hari ini, mungkin diuji di masa hadapan. Dan proses ujian yang anda lalui ini sebenarnya tak lain dan tak bukan adalah proses untuk menjadikan diri anda siapa diri anda yang sebenarnya. Untuk anda realize your own potential, untuk anda realize apa yang anda good at, apa benda yang anda tak suka dan apa benda yang challenges yang perlu anda hadapi dalam hidup, apakah strategi-strategi supaya in future if happen again, tak apa. It's fine because kalau rasa tak okay, it is temporary. Nothing is permanent. Kalau anda sedar dan terima hakikat itu bahawa ini adalah sementara, dan anda akan menerima apa pun yang jadi dalam hidup anda dengan lebih terbuka dan lebih bersifat, orang kata apa, menerima dan do something about it jika perlu. Mari saya kongsikan sebuah cerita. Ada sebuah cerita yang disampaikan kepada saya yang saya menangis ketika saya mendengarkannya oleh seorang profesor. Dia kata pada satu hari pada ketika itu atuk dia cakap pada dia, mereka sedang berkebun di belakang rumah waktu tu, dan bila dia berkebun tu tiba-tiba dia nampak satu kukun tengah dalam proses nak berevolusi lah waktu ketika itu. Lepas tu dia kesian tahu dengan kukun tu dan dia rasa macam saya perlu bantu ni, saya perlu bantu. Datuk dia kata tak apa, biarkan, jangan kau sentuh, jangan kau kacau, biar dia. Tapi tak boleh Datuk, nanti dia mati. Lepas sebab dia dah terlalu suka dengan kukun, dia cakap lagi ini kawan saya, dia kata tu kawan dia. Jadi tak apa Datuk, saya nak tolong dia, ni kesian dia nampak sakit ni macam susah. Jadi dia cuba untuk keluarkan, dia cuba. Tapi apa yang berlaku pada ketika itu, tiba-tiba lepas dia dah cuba bantu tu, kukun tersebut yang sepatutnya berevolusi, metamorfosis prosesnya jadi rama-rama, dia macam tak jadi, dia macam tak jadi. Dan akhirnya menyebabkan matilah kawannya yang dipanggil kawan tadi tu kan. Sedangkan ada lagi beberapa kukun yang berada di garden tersebut yang sama proses dilalui tapi itu bukan kawan dia yang dibiarkan. Apa berlaku? Akhirnya dia terbang dan pergi daripada garden tersebut. Berbanding dengan kawannya akhirnya mati dan terpuruk dan tertanam di situ. Jadi apa yang kita boleh pelajari daripada cerita ini sebenarnya, kadang-kadang memang kita perlu lalui proses yang mencabar dan sukar itu. Kerana proses yang mencabar dan sukar itu adalah proses yang normal perlu dilalui oleh individu. Sebelum kita nak menjadi kupu-kupu yang indah dan cantik ini. Sebab mungkin, dan akan ada waktu dan ketikanya orang yang cuba membantu kita sebenarnya dia mungkin tidak membantu kita tapi tak lain tak bukan akhirnya menyebabkan kita ada rasa codependency, berharap pada dia. Maknanya kalau kita hadapi cabaran hidup yang di hadapan, kita selalu rasa kena ada orang lain dan baru saya boleh successful, saya kena ada orang lain baru saya boleh keluar daripada masalah ini. Sedangkan sebenarnya memang ada waktu yang memang kita sebenarnya, diri kita lah yang membantu diri kita. Alright, sama-sama kita saksikan video ini untuk anda faham sedikit tentang cerita yang saya kongsikan tadi.
Dalam proses anda menjalani kehidupan yang kadang-kadang ada panas, ada teriknya, ada hujan, kadang-kadang anda bersendirian dalam menghadapi hari-hari anda itu. Tetapi bertahan dan bertabah, menjadi kuat, ada untuk diri anda sendiri, tambah baik versi diri anda sendiri. Satu hari nanti, anda juga akan baik-baik saja dan anda akan lihat bahawa bukan sahaja kehidupan yang indah, tetapi diri anda sendiri juga adalah makhluk yang cukup indah. Love yourself atau self-compassion. Prihatin dan sayang terhadap diri sendiri dalam hadapi kesusahan atau kekurangan yang anda rasakan. Tawarkan kehangatan kepada diri anda sendiri dan faham bukan menghakimi. Sedar bahawa tak ada yang sempurna. Lakukan kesilapan, hadapi kesukaran hidup, itu adalah proses sebahagian daripada pengalaman hidup manusia. Untuk sayang diri anda adalah dengan terima siapa diri anda. Untuk terima diri anda adalah dengan jadi diri anda sendiri. Dan untuk jadi diri sendiri adalah dengan pelajari siapa diri anda. Dan if you have the ability to love yourself first.
Baik. Tak ada yang terlambat dalam hidup ini. Ianya sangat baik kalau anda dapat connect back to yourself, dan it's okay if anda belum lagi mampu untuk sayangi diri anda sendiri, kerana ia melibatkan proses. Bukan hanya dengan katakan bahawa saya nak sayang diri saya, anda akan automatik sayang, tapi ialah sebuah permulaan yang baik. It's better than nothing. Jadi perlahan-lahan untuk mulakan untuk menyayangi diri anda, dan cuba dengar apakah suara hati rintihan anda yang anda sedang alami pada waktu-waktu tertentu dalam kehidupan. Dan ketika waktu anda rasakan sukar dan maybe it's very difficult, take some time to take a break and then beri masa dan ruang kepada diri sendiri. Dan it's okay untuk rasakan apa yang anda rasakan, kerana kita adalah manusia biasa yang mana dalam hidup akan ada waktu kita akan rasakan gembira, akan kita rasakan kesedihan. Kadang-kadang hanya dengan melihat langit yang cerah dan cantik, yang indah, kita boleh rasakan bahagia. Tapi kadang-kadang bila kita lihat langit yang cerah dan indah itu buatkan kita rasa tak bahagia juga dalam masa yang sama. Mungkin kerana tergantung apakah emosi yang sedang anda alami pada ketika itu, dan mungkin anda dipengaruhi oleh feeling ataupun mood anda sedang berubah-ubah kerana anda sedang melalui waktu-waktu yang sukar dalam hidup. Dan kalau anda rasa ada keperluan untuk reach out, maknanya dapatkan bantuan daripada professional, go ahead and talk about it, talk to your professional. Anda ada counselor yang ada di institusi anda, di UM sebagai contoh, di UMCSAT, ataupun ada private counselor yang ada made available di luar sana. Dan saya harapkan bahawa walaupun anda bersendirian, walaupun hari ini saya kongsikan tentang love yourself, saya bukan ingin katakan kepada semua bahawa teruslah hidup bersendirian dan tak perlukan orang kat sekeliling anda dan anda isolate diri anda. Tidak sama sekali. Apa yang saya cuba katakan adalah try to reconnect back to yourself, dan bila ada connect back, love yourself, fall in love, dengar suara hati anda. Pada ketika itulah anda akan mula menyedari banyak hal-hal yang mungkin sedang anda rugikan kerana tidak menghargai diri anda, tidak menghargai waktu-waktu yang boleh menjadikan anda bahagia dan sebagainya. Jadi come back to yourself, reconnect and listen to yourself. Macam Beyonce kata apa? Listen to the song here in my heart, a melody, a start, but can't complete. Listen to the song right here within. It's only beginning to find release. Oh, the time has come for my dreams to be heard. They will not be pushed aside or turned into your own, all cause you won't listen. Listen, right? All the best. Saya ucapkan love yourself, and it's okay not to be okay. And you can connect to me juga insyaAllah after this program, and jangan biarkan hubungan yang kita dah ciptakan bersama hari ini berakhir di sini sahaja. So that's all from me. Saya serahkan kembali kepada pengacara majlis. Mungkin nak ajukan sesi soal jawab, saya alu-alukan, dipersilakan. Okey, terima kasih. Saya ingat Miss AJ dia nak sambung lagu apa nama Sheila Hamzah. Satu lagu. Okey, alhamdulillah hampir 2 jam kita telah bersama. Jadi sedikit sebanyak yang saya boleh katakan bahawa isu atau topik yang kita bawakan hari ini adalah lebih kepada untuk love yourself yang mana telah dikongsikan juga oleh Miss AJ bahawa bagaimana kita nak menyayangi diri kita tadi sebentar tadi. Okey, sebelum tu sebelum saya nak terus ke penutup, boleh tak kita ambil gambar dulu? Boleh tak masing-masing buka kamera? Tak ada yang sudi buka kamera. Ambil gambar daripada luar je. Daripada jauh je. Okey ke kalau masing-masing nak on kamera? Kejap tudung. Okey, pakai tudung dulu. Okey, sebelum tu untuk menunggu yang lain, suka saya untuk mengingatkan tak formal pun tak apa. Okey, sementara kita tunggu masing-masing buka kamera, suka untuk saya mengingatkan bahawa kita ada PHBCSAT ada lagi satu program yang terakhir sepanjang bulan kaunseling ni, iaitu perkongsian berkaitan dengan rahsia ordinal kelahiran. Okey, macam contoh abang kata ciri-ciri ataupun masuk betul ke anak sulung macam ni, anak bongsu macam ni, anak kedua macam ni, betul ke cerita. Dia akan dikupas oleh penulis ataupun penulis buku yang berkaitan dengan ordinal kelahiran ini.
Jadi sebelum tu suka untuk saya ingatkan sekali lagi pada hadirin sama ada staff ataupun pelajar UM atau UMC-SET sendiri dapat mengisi borang kehadiran dan borang penilaian program pada hari ini. Dan kepada pelajar UMC-SET sebelum live group ataupun live daripada program ni, kita akan sediakan satu quiz iaitu kita akan bagi satu link lah yang mana nanti para pelajar boleh bacakan. Okey, yang lain okey ke? Apa orang je saya nampak yang boleh on camera? Ada yang online daripada Bikini Bottom lah. Hai Nur Adibah. Oh ya ke? Okey. Okey, masing-masing dah ready ke? I'm ready. Okey, ready Okey, 1, 2, 3. Okey, sebentar. Tunjuk sign love. Okey, sekali lagi Sekejap saya buka dia besar sikit. Okay, 1, 2, 3. Okey, sebelum tu saya ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Miss AJ atas perkongsiannya. Saya kalau dengar sharing Miss AJ ni saya rasa 2-3 hari pun tak apa. Memang saya rasa sangat inspire, sama semangat Tapi kita ada masa untuk dalam 2 jam saja. Mungkin akan datang pihak UM atau pihak UMC-SET boleh panggil lagi secara, mungkin boleh secara face to face. Atau ada tak soalan yang nak diajukan sebelum kita tutup perkongsian pada pagi ini? Ada ke yang nak kongsikan soalan ke? Saya nak nangis, Miss AJ mesti mungkin boleh respon. Betul tambah nangis kalau saya respon nanti. It's okay, kalau nak nangis, nangis je. Nangis kejap, lepas tu nanti dah habis dah. Okay, time untuk move on, move forward. Time for you to begin to love yourself. It's okay. Saya harap saya boleh offer my hug tapi kita virtual hug. Okay, kita virtual hug. Peluk dari jauh. Take care everyone. Thank you so much for joining the session. Ya, Syil Hamzah Ada persis Syil Hamzah sebab tu saya ingatkan tadi nak sambut lagu Syil Hamzah. Oh, okay. Alamak. Okey, jadi saya rasa kalau tak ada apa lagi, saya sekali lagi ucapkan terima kasih kepada Miss AJ dan juga para peserta yang sudi bersama kami daripada awal sehingga akhir program. Dan saya sebagai pihak pengajar mohon maaf atas kesulitan ataupun masalah teknikal connection berlaku harap dimaafkanlah sebab di luar bidang kuasa kami Okey, seperti yang saya maklumkan sebentar tadi kepada pelajar UMC-SET, kita ada sediakan link untuk menyertai kuis sempena program kita pada hari ini. Oleh itu, jika tak ada apa-apa lagi, saya ucapkan terima kasih kepada sekali lagi kepada Miss AJ dan para peserta. Jumpa pada minggu hadapan untuk program terakhir. Terima kasih.